Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekali lagi bersama saya Cikgu Muhammad Azian untuk menerangkan subtopik 1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan Bab 1 Kedaulatan Negara Sejarah Tingkatan 5. Pemerintah dan rakyat memainkan peranan yang penting bagi mempertahankan kedaulatan negara. Oleh itu, beberapa langkah telah diambil untuk mempertahankan kedaulatan negara. Pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Ketiga, mengukuhkan pertahanan negara. Dan keempat, memupuk patriotisme. Kita lihat langkah yang pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah dan rakyat mempunyai peranan yang sama untuk menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah melaksanakan pentadbiran dengan cekap dan menjalankan pelbagai usaha serta program bagi memajukan ekonomi. Rakyat pula memberikan kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan semua usaha dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Antara langkah-langkah yang boleh dijalankan oleh pemerintah ialah mewujudkan pentadbiran yang cekap dan mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Amalan rasuah boleh menjejaskan nama baik negara dan kemajuan negara akan terjejas. Selain itu, pemerintah perlu memastikan agihan sumber kekayaan secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. Agihan kekayaan negara yang adil akan menyebabkan rakyat berpuas hati dan mewujudkan suasana harmoni sekaligus merancakkan perkembangan ekonomi negara. Akhir sekali, pemerintah perlulah melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan agar keadilan untuk semua pihak tetap dipertahankan tanpa ada rasa curiga atau prasangka yang tidak baik terhadap negara. Seterusnya, rakyat pula perlulah memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Misalnya dengan menyertai pasukan keselamatan negara atau mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Selain itu, rakyat perlu menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Rakyat juga hendaklah memupuk semangat kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan dinikmati oleh semua. Kerjasama yang erat antara kaum akan merancakkan lagi pertumbuhan negara dalam pelbagai bidang. Akhir sekali, rakyat mestilah mematuhi undang-undang negara bagi memastikan keadaan negara terus aman dan sejahtera. Seterusnya dengan mengekalkan perpaduan kaum. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Perpaduan penting dalam usaha kita mengekalkan kedaulatan negara. Beberapa langkah dilaksanakan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Di pihak pemerintah telah menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Di samping memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian atau agensi berkaitan. Contoh, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang memainkan peranan mengukuhkan perpaduan kaum. Seterusnya, pemerintah merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional dan menyediakan peruntukan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Contoh, menerusi kempen-kempen berkaitan perpaduan kaum. Di pihak rakyat pula, hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi antara kaum dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Selain itu, memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Sebagai contoh, negara kita memiliki pelbagai jenis perayaan mengikut kaum, seperti sambutan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri dan Deepawali. Rakyat juga perlulah
mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat. Hanya dengan nilai-nilai inilah kita dapat sentiasa berada dalam keadaan harmoni. Akhir sekali, rakyat bolehlah melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum, seperti aktiviti bergotong royong dan kunjung mengunjungi semasa musim perayaan. Oleh yang demikian, keharmonian dan perpaduan akan terus subur dalam kalangan rakyat Malaysia. Langkah ketiga, memupuk patriotisme. Apakah itu patriotisme? Patriotisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya. Patriotisme merupakan nadi kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Semangat ini juga penting untuk melahirkan pemimpin dan rakyat yang taat serta sanggup berkorban demi negara tercinta. Antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak pemerintah antaranya menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara dalam kalangan rakyat. Seterusnya, mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. Setiap warga negara Malaysia perlu tahu tentang sejarah negaranya. Seterusnya, mengajukan kempen dan menerbitkan filem atau rencana untuk memupuk patriotisme melalui pelbagai media dengan memaparkan kisah atau cerita tentang perjuangan tokoh atau pejuang negara. Sebagai contoh, filem Bukit Kepong yang mengisahkan perjuangan menentang komunis. Akhir sekali, kerajaan boleh memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan atau jalan. Sementara itu, rakyat pula hendaklah menghormati lambang negara seperti bendera jalur gemilang, jata negara dan lagu negaraku, di samping menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara. Selain itu, rakyat boleh meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, sukan dan ekonomi. Akhir sekali, rakyat hendaklah menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Antara tokoh, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun H.S. Lee dan W.T. Sambantan. Akhir sekali, mengukuhkan pertahanan negara. Pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Pertahanan negara penting untuk mengekalkan kedaulatan negara. Di pihak pemerintah telah menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara, di samping mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa. Contoh, tentera Commonwealth dari Britain, New Zealand dan Kanada telah membantu negara kita menghadapi ancaman komunis semasa zaman darurat. Langkah seterusnya memodernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara agar mampu bersaing dan tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Dan perkara penting, memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa dari segi fizikal dan mental. Rakyat pula perlulah peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya, memberi maklumat tentang pencerobohan sempadan negara, di samping mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Rakyat juga boleh menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara. Contoh menyertai Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, pasukan rela dan sebagainya. Dan akhir sekali, rakyat yang cintakan negara akan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Para pelajar telah pun mendengar penerangan cikgu tentang subtopik terakhir bab 1, 1.4,
langkah mempertahankan kedaulatan. Cikgu berharap agar pelajar telah dapat memahami tajuk subtopik ini dengan baik dan jelas. Kepada semua pelajar, sentiasa tingkatkan usaha anda, jangan jemu untuk belajar. Semoga anda beroleh kejayaan. Sekian, terima kasih.